banyak perkara yang disentuh oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya, antaranya berkenaan potensi yang boleh dilakukan ataupun potensi pembangunan dan perancangan yang dilakukan untuk membangunkan negeri Sabah dari segi infrastrukturnya dan juga pembangunan sosioekonomi. Dan beliau juga dalam masa sama menyatakan komitmen untuk membasmi kemiskinan dan merapatkan jurang pembangunan melalui wawasan kemakmuran bersama 2030 yang sudah pun dibentangkan dan akan mula dilaksanakan sebaik saja rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 dibentangkan nanti. Dan untuk mengulas lanjut berkenaan dengan rancangan pembangunan negeri Sabah yang disebutkan oleh Perdana Menteri sebentar saja tadi, kita nak bersama dengan Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan polisi awam Universiti Teknologi MARA UiTM Negeri Sabah. Doktor, kalau kita saksikan tadi perancangan pembangunan sosioekonomi ini akan dibentangkan tidak lama lagi. Jadi bagaimana sebenarnya di peringkat rakyat mereka boleh bersedia untuk menerima pembangunan yang akan dirancang dan dilaksanakan di masa hadapan ini? Ya, terima kasih Hakim. Sebenarnya inilah yang dinanti-nantikan oleh rakyat Sabah. Dah begitu lama sebenarnya sekiranya kita cerita tentang pembangunan sosioekonomi di Sabah ini sudah lama. Sebab Sabah ini sudah lama banyak ketinggalan dari segi pembangunan. Dan saya rasa kali ini apabila julung-julung kalinya pertama kali Tan Sri Muhyiddin Yassin itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita membuat kunjungan ke Sabah ini adalah untuk menaikkan janji beliau dahulu semasa pilihan raya. Ya, walaupun tertangguh sikit ialah disebabkan COVID-19 itu. Jadi kalau kita lihat rakyat memang sebab dalam PRN dahulu memang dinyatakan secara khusus di mana pembangunan akan diberi fokus. Dan sekiranya GRS itu sebab kerajaan GRS ini adalah selari dengan kerajaan persekutuan, maka fokus pembangunan itu akan diberi sepenuhnya dengan Sabah. Sebab kita kena tahu, kita kena maklum bahawa kemakmuran bersama itu 2030 itu yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, ianya adalah untuk mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi. Dan kita dapat tahu juga bahawa di Sabah ini walaupun menyumbang begitu besar dari segi KDNK, sumber alam, tapi tetap jurang ketidaksamarataan itu atau jurang itu masih besar kita nampak. Dan dengan itu apakah maksud pembangunan sekiranya negara itu maju, tapi kita dapat lihat negeri masih lagi besar jurang perbezaan itu. Jadi WKB atau Wawasan Kemakmuran Bersama ini memang memberi secara eksplisit dinyatakan bahawa akan melihat jurang perbezaan bukan sahaja antara kaum, antara individu, tapi juga antara negeri. Jadi kalau kita lihat juga, kalau kita lihat selepas COVID-19 ini, walaupun sebelum COVID-19 pun, Sabah memang banyak ketinggalan dari segi sosio pembangunan ekonomi. Dan apatah lagi selepas COVID-19 itu, KDNK Sabah ini telah mengucup sebanyak lebih daripada negatif 10%. Jadi seperti mana Perdana Menteri tadi katakan tadi, maka projek yang dinyatakan tadi itu adalah sebagai game changer, makmur bersama Sabah itu. Banyak yang dinyatakan tadi. Contohnya Pan Bonyo, Sepanggar Bay, lepas itu ada satu chapter khusus di RMK 12 itu, chapter khusus untuk pembangunan Sabah dan Sarawak. Dan seperti connectivity, pembangunan luar bandar, jendela. Jadi ini semua perkara yang diperlukan. Memang sudah lama Sabah ini memerlukan pembangunan ini. Dan apatah lagi apabila Perdana Menteri menyatakan tadi tentang membasmi kemiskinan, seperti yang kita maklum, negeri Sabah ini merupakan negeri yang secara statistiknya itu 19% dari kemiskinan, absolute poverty. Jadi amat yang tertinggi. Jadi dengan adanya projek-projek ini, terutamanya di luar bandar itu kan, connectivity dan menaik taraf sekolah-sekolah daif, dan juga memberi peluang kepada usahawan, dana khusus kepada usahawan PKS dan juga IKS.
So ini akan membantu rakyat Sabah sekali lagi untuk rejuvenasi ekonomi itu dan menavigasi kepada perubahan struktur ekonomi yang baru selepas COVID-19. Doktor, kalau kita lihat di Sabah ini memang dia antara penyumbang KDNK yang terbesar di negara kita, tapi data daripada Jabatan Perangkaan juga menunjukkan bahawa di kawasan luar bandar di Sabah terutamanya, kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri tadi, ada 20% daripada keseluruhan jumlah penduduk itu berada di Sabah ataupun 1.52 juta penduduk di luar negeri Sabah. Dan bagaimana mereka di kawasan luar bandar ini boleh turut menerima manfaat daripada segala perancangan yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri melalui JRS dan juga kerajaan PN di Persekutuan. Bagaimana mereka boleh memastikan bahawa mereka ini turut sama mendapat manfaat daripada kek ekonomi dalam wawasan kemakmuran bersama itu? Ya, kalau kita lihat memang betul. Kalau kita lihat daripada segi statistiknya, memang ramai yang berada di luar bandar itu, luar bandar itu memang miskin. Dan sekiranya kita lihat pun dengan projek yang diumumkan tadi untuk pembangunan luar bandar pun amat besar. Tambahan itu ada lagi projek sebanyak 1,000 lebih projek tadi yang saya dengar tadi itu sebanyak 5 bilion ya. Dan 5 bilion untuk projek pembangunan. Dan projek pembangunan ni 5 bilion ni amat besar. Kalau kita tengok projek ini, jumlah ini adalah sama dengan 4 negeri, iaitu Perak, Penang dan juga Negeri Sembilan dan juga Melaka. So bajet yang cukup besar. Jadi bajet yang cukup besar ini untuk membantu pembangunan di luar bandar ini, saya rasa apa yang dinyatakan tadi oleh Perdana Menteri itu adalah saya rasa perkara yang penting, dan sebelum ini pun memang itu yang dikatakan juga, terutamanya sekolah, lepas itu jalan raya dan juga usahawan, sebab isu di dalam pendalaman ini adalah disebabkan konektiviti, sebab mereka tidak dapat susah untuk mereka memasarkan produk-produk mereka. Jadi perkara ini secara di Persekutuan telah memberi bajet pembangunan yang begitu besar. Dan RMK 12 juga mempunyai chapter untuk ada chapter khas untuk pembangunan sosio-ekonomi di Sabah dan Sarawak. Dan bukan saja isu berkaitan dengan infrastruktur pun juga telah dinyatakan itu, dan kita sudah sedia maklum bahawa Sabah akan menerima projek jendela itu sebanyak 2 bilion. Dan pada masa yang sama juga kerajaan JRS pun juga telah memperkenalkan hala tuju, iaitu Sabah Maju Jaya. Dan Sabah Maju Jaya ini, hala tuju ataupun dasar Sabah Maju Jaya ini adalah selari dengan kemakmuran bersama 2030 dan mempunyai prinsip-prinsip intipati dan juga model bagaimana untuk membawa keluar orang-orang terutamanya yang di luar bandar ini daripada kemiskinan. Dan kalau kita lihat pun hala tuju Sabah Maju Jaya itu banyak dinyatakan tentang bagaimana untuk memberi akses kepada orang-orang kepada orang-orang miskin, dan juga pendidikan dan juga upskilling, training, subsidi yang diberikan, dan semua itu telah ada di dalam Sabah Maju Jaya, termasuk juga dengan dalam kemakmuran wawasan kemakmuran bersama. Semua pun mempunyai objektif yang sama untuk membantu rakyat di Sabah. Nah, sekarang ini isu dia adalah bagaimana untuk melaksanakan. Itu adalah isu yang paling utama. Sebab perkara kemiskinan ini bukan perkara baru di Sabah. Sebab sebelum ini pun selama dekat 5 tahun Sabah sentiasa merekod kadar kemiskinan yang tinggi. Namun dengan adanya model yang baru ini ataupun Sabah Maju Jaya, alright, dan juga kemakmuran wawasan kemakmuran bersama, kita tengok bagaimana adakah mereka dapat seperti mana yang Perdana Menteri katakan tadi, game changer dan membawa navigasi kepada perubahan struktur ekonomi dan juga struktur sosioekonomi di Sabah. Doktor, kalau kita lihat Sabah ini negeri yang mempunyai potensi yang sangat besar, dan tidak mustahil sebenarnya Sabah boleh menjadi negeri
semaju dengan pendapatan lebih dari Selangor, antara negeri termaju di Malaysia ini. Tetapi seperti doktor sebutkan tadi, apa sebenarnya cabaran ataupun halangan untuk segala inisiatif ataupun program-program pembangunan yang direncanakan ini dapat direalisasikan dan mencapai objektif yang disasarkan? Kalau kita lihat pun memang benar. Cabaran dia adalah prioriti, apa yang kita ingin khususkan, apa yang kita harus fokuskan. Kalau kita cerita tentang kita ingin membasmi kemiskinan, apakah yang kita buat sebenarnya untuk membasmi kemiskinan? Adakah kita akan terus memberi cash transfer kepada mereka ataupun kita mewujudkan peluang pekerjaan? Dan sekiranya peluang pekerjaan kepada mereka. Dan sekiranya orang miskin ini adalah berkait rapat dengan yang membuat pertanian yang kecil, dan bagaimana pula kita membantu mereka untuk mendapatkan akses yang mudah untuk mereka menjual barangan mereka. Saya rasa lebih kepada priority dan juga strategi yang kita ingin yang perlu difokus, bagaimana untuk membantu mereka. Dan satu perkara lagi yang di mana saya setiap apa yang interview saya selalu katakan ni, iaitu berkaitan dengan hiliran di Sabah ini. Seperti mana yang saudara Hakim pun sedia maklum, Sabah sumbangan sumber Sabah kepada negara, kalau kita lihat, adalah sebanyak 56%. 56%, ya, amat besar. Tapi itu hanya adalah sumber mentah, extractive resources, maksudnya kita extractive activities yang kita keluarkan sumber itu dan kita ekspor. Seperti mana juga Perdana Menteri katakan tadi, kita banyak ekspor, ya. Nah, sekarang ini bagaimana pula hiliran itu, yang bagaimana kita ingin fokus kepada downstream. Sebab kerana downstream lah yang sebenarnya memberi peluang kepada number one, pekerjaan, kedua upskilling. Now, cluster aerospace itu, ini sebagai contoh lah, cluster aerospace itu sebenarnya itu adalah satu cluster yang baik, sebab itu amat berkait rapat dengan industrialisasi, dan industrialisasi itu akan memberi profil ekonomi yang berbeza, kerana dia pertama memerlukan teknologi, yang kedua memerlukan orang yang kemahiran, bukan sahaja rendah tapi kemahiran yang tinggi. Jadi apabila ada wujudnya cluster aerospace itu sebagai contoh industrialisasi, itu heavy industrialization lah. Sebab industrialisasi ini bukan hanya lihat pada buat kereta aerospace. Industrialisasi juga amat berkait rapat dengan mengeluarkan makanan, kan. Sabah ini merupakan penyumbang utama dari segi pertanian, kedua terbesar selepas Sarawak. Kedua terbesar selepas Sarawak. Jadi bagaimana pula dengan pertanian itu, yang di mana banyak orang-orang miskin yang berada di Sabah ini, aktiviti utama mereka adalah pertanian kecil. Jadi bagaimana kita ingin membantu mereka daripada segi itu, dan isu mereka adalah kebanyakan adalah akses untuk menjual barang mereka, untuk membuat pasaran barang produk-produk mereka. Jadi inilah yang patut diberi fokus. So strategi, priority itu harus dibuat, harus dikaji dan diberi khusus bagaimana untuk membantu mereka. Ya, Doktor, dalam masa sama, Doktor, di sebalik pelbagai perancangan pembangunan ini, tujuannya adalah untuk membuka atau memberikan lebih banyak peluang pekerjaan. Tetapi adakah masyarakat di negeri Sabah, golongan belia khususnya, atau adakah mereka ini sudah bersedia dari segi modal insan, kepakaran dan kemahiran yang diperlukan untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan, contohnya di aerospace yang Doktor sebutkan tadi, dan juga peluang-peluang pelaburan yang dibuka. Bagaimana mereka ataupun golongan belia ini dapat meningkatkan kepakaran, kemahiran mereka untuk memenuhi keperluan modal insan industri yang akan dibuka di masa hadapan di Sabah nanti? Ya, ini amat berkait rapat dengan labor mismatch ataupun matching labor demand dan juga market demand. Jadi adakah bersedia ataupun tidak, kita dapat lihat juga tadi diumumkan juga banyak program-program retraining. Saya rasa sebelum ini pun dalam bajet 2020, bajet 2021 pun telah dinyatakan tentang reskilling, upskilling untuk bantu orang-orang belia ini. Sebab kita kena maklum juga, belia pun juga, pengangguran belia itu juga tertinggi. Sabah juga merekodkan peratus yang tertinggi, ya. Jadi adakah mereka bersedia atau tidak? Saya rasa dia adalah dua aspek. Pertama, kerajaan harus memberi
memberi satu ekosistem kepada mereka, iaitu di mana upskilling, right, memberi pendedahan kepada mereka dan memberi pendidikan yang match dengan labor demand. Dan bila sudah ada skilling semua ini, dan bagaimana pula pelaburan kerajaan itu, right, kepada pelaburan kerajaan itu kepada ekonomi Sabah. Adakah dia match dengan apa yang telah dilaburkan modal insan ini? Saya rasa ini juga perkara yang paling utama. Saya rasa ini kebanyakan bukan sahaja Sabah tapi di Malaysia pun kan kita selalu mempunyai labor mismatch, right? So di Sabah ini saya rasa untuk upskilling tu masih lagi harus ditekankan, kerana banyak sebenarnya orang Sabah ini masih lagi tidak mempunyai pendekatan yang contohnya aerospace, ya, contohnya aerospace. Saya rasa kalau inilah diperkenalkan, saya rasa upskilling proses ataupun pendidikan itu kena diberi banyak pelaburan dari segi untuk membantu modal insan. Saya kalau kita ambil contoh aerospace, tapi kalau bukan aerospace pun perlu juga daripada segi pendidikan, dan yang paling utama adalah bagaimana kerajaan mewujudkan ekosistem itu. Betul, kerajaan tidak maksud dalam it's not the business of the government to involve in business, tapi ekosistem itu datang daripada kerajaan. Jadi maka bila ekosistem itu ada, maka barulah private sector atau swasta ini akan masuk dan akan membantu ekonomi itu dan akan generate better development. Baik, terima kasih Dr. Fidausi Sufian, Pensyarah Kanan Polisi Awam Universiti Teknologi MARA UiTM, mengulas mengenai ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi mengenai rancangan pembangunan di negeri Sabah yang juga dimasukkan di dalam wawasan kemakmuran bersama, iaitu Shared Prosperity, kemakmuran bersama, yang juga akan bermula sebaik saja RMK ataupun Rancangan Malaysia ke-12 dilaksanakan, di mana negeri Sabah kalau dalam mengikut RMK Malaysia ke-12 juga menerima peruntukan yang agak besar, iaitu lebih kurang 5 bilion seperti yang disebutkan sebentar tadi.